Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus berita malam, Kerajaan Sarawak komited dalam usaha mewujudkan keselamatan cyber di seluruh negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, dengan kesedaran cyber dan serangan cyber, pemahaman risiko cyber dan tanggungjawab pribadi amat penting dalam menguruskan keadaan ini. Maka kesedaran tentang risiko yang berkaitan dengan aktiviti dalam talian dalam kalangan pengguna perlu dilakukan secara berterusan dan ia haruslah memerlukan semua pihak bertindak lebih pantas. Dan seiring dengan pembangunan pesat oleh produk berteknologi dan sistem otomasi yang lebih pintar. Saya juga ingin memberikan satu pendekatan dari sudut negeri Sarawak. Pertamanya, kita bekerjasama dengan pihak universiti dari sudut pengenalan teknologi baru. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian jelajah anti-scam Kebangsaan 2023 peringkat Sarawak di Muzium Budaya Borneo BCM pada Sabtu. Premier Sarawak menambah, menurut Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Sarawak, sebanyak 2,461 kes penipuan, pecah amanah, jenayah cyber, pemasluhan dan sebagainya direkodkan pada tahun 2022. Dan dari jumlah kerugian sebanyak 63.7 juta ringgit. Antara kes yang melibatkan mangsa paling ramai di Sarawak adalah kes penipuan dalam talian. 453 kes dengan jumlah kerugian 2.5 juta. Tipu tawaran kerja secara dalam talian 225 kes dengan kerugian 2.9 juta. Dan tipu menyamar kenalan 183 kes dengan kerugian 4.2 juta. Datuk Petinggi Abang Zahari menambah, ketika Sarawak melancarkan ekonomi digital, kerajaan negeri sudah bersedia akan risikonya kerana menyedari teknologi sememangnya banyak risiko. Sebab itu dalam kita melaksanakan dasar ini, saya dan rakan-rakan di Sarawak ini telah mempunyai satu program dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan kerajaan pusat untuk kita mendidik masyarakat bagaimana menggunakan teknologi, identify risikonya, mengenal pasti risikonya, dan ketiga rasa saya ialah dari sudut concern kita mengenai dengan penggunaan teknologi ini. Katanya lagi, kerajaan Sarawak mahupun kerajaan pusat juga perlu merancang dasar sosial supaya masyarakat tidak terlalu rasa terperincil atau rasa kesorangan bagi mengelak love scam yang sedang berleluasa sekarang ini. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Nahrawi, Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, bagi mengekang jenayah scam dan penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, kerajaan pusat telah menubuhkan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC sebagai pusat panggilan yang menerima laporan serta membantu menyekat pengaliran wang mangsa. Jelasnya, mangsa scam boleh menghubungi talian NSRC di 997 yang beroperasi setiap hari untuk membuat laporan terhadap jenayah tersebut. Teknik dan modus operandi yang diguna oleh scammer semakin licik dan terancang. Sehingga ada agensi-agensi kerajaan seperti Lembaga Hasil,
Polis Diraja Malaysia, Bank Negara turut terkait menjadi mangsa kegiatan jenayah skam ini. Berdasarkan laporan yang diterima oleh agensi penguatkuasaan serta hebahan berita oleh pihak media, kes skam dan penipuan dalam talian berlaku hampir setiap hari. Ini bermakna ancaman tersebut masih berleluasa. Dalam pada itu, Fahmi menasihati orang awam agar sentiasa bersikap spektikal semasa menerima sebarang maklumat dalam menghadapi ancaman penjenayah cyber atau skamer. Jelasnya ini kerana penjenayah cyber turut mengambil peluang atas kemajuan teknologi dengan meningkatkan keupayaan dan pengetahuan mereka. Katanya bukan hanya organisasi, malah pengguna individu termasuk golongan berpendidikan serta profesional turut menjadi mangsa skem dan penipuan dalam talian. Program anjuran bersama Cyber Security Malaysia, Celcom DG dengan kerjasama Gabungan Bertindak Anti-Scam GBAS serta sokongan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD diadakan pada 2 dan 3 September di Auditorium BCM Kuching. Ia bertujuan berkongsi informasi mengenai landscape keselamatan cyber semasa, jenis-jenis ancaman scam, modus operandi terkini serta perkongsian tips dan amalan terbaik bagi mengelak dari menjadi mangsa jenayah scam. Kepaparan di Simunjan, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin, Datuk Snowden Lawan telah mengadakan lawatan ketiga buah projek di bawah konstitusinya. Lawatan pertama beliau adalah ke projek bina baru Rumah Panjang Ningkan pada 11 pagi. Rumah panjang 16 pintu tersebut kini sudah berseparuh siap dibina dan dijangka siap sepenuhnya menjelang pertengahan 2024. Projek tersebut merupakan pembiayaan daripada Suruhanjaya Perumahan Sarawak 2022 berjumlah RM480,000 iaitu RM30,000 sepintu. Pada 10 petang pula, Datuk Snowden meneruskan lawatan ke tapak pembinaan Stadium Mini Balai Ringin dan tapak cadangan klinik baru di Simpang Simunjan. Semasa di Stadium Mini, tumpuan lawatan beliau adalah ke Dewan Utama, Pentas Utama dan trek perlumbaan. Bagi projek pembinaan klinik pula, beliau mencadangkan klinik bertaraf K5 tersebut dibina atas tanah berkeluasan lebih 2 hektar yang dimiliki oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Manakala di Betong, penduduk di rumah panjang diseru agar mengaplikasikan kemahiran membaca, mengira dan menulis 3M dalam aktiviti harian mereka. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gareth Rentap Jabu, kemahiran 3M itu sangat penting khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang perniagaan untuk memantau prestasi perniagaan dan merangka strategi bagi menambah hasil pendapatan. Beliau juga adun layar turut menyeru penduduk agar memperluaskan kemahiran dengan mempelajari ilmu-ilmu lain setelah menguasai kemahiran 3M itu kelak. Katanya masyarakat hari ini dapat mempelajari sendiri pelbagai ilmu kemahiran khasnya secara di atas talian. Tegasnya dengan ilmu dapat membantu mengelak masyarakat dari ditipu oleh skamer yang sentiasa mencari mangsa. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian penutupan program literasi outdoor kemas peringkat Parlimen Betong bagi tahun 2023 di Rumah Imas Nangkai, Junggir, Betong pada Jumaat. Datuk Jared turut merakamkan terima kasih kepada pihak pejabat kemas Betong yang telah menjalankan kelas literasi di Rumah Panjang Junggir yang disertai seramai 13 orang peserta dengan sebahagian daripada mereka itu adalah penjajah di Pasar Tamu Betong. Dalam perkembangan lain, Bandaraya Kuching telah dipilih sebagai tuan rumah penganjuran persidangan Forum Bandar terbesar di peringkat nasional kali kelima iaitu Forum Bandar Malaysia MUF 2023 pada 4 hingga 8 November depan. Persidangan selama 5 hari ini akan diadakan di 2 lokasi iaitu Pustaka Sarawak dan Pusat Acara Hikmah Exchange HEEC. Lebih 300 penceramah dan ahli panel dan lebih 100 sesi persidangan akan berlangsung bagi membincangkan dasar-dasar negara bagi mencapai pembangunan yang mampan dan berdaya tahan. Bertemakan memangkin tindakan transformatif untuk pembandaran mampan dan berdaya tahan, antara pengisian utama program adalah sesi dialog, meja khas, bengkel dan latihan, perhimpunan khas Bandar Kuching, pameran, usahawanan sosial tempatan dan banyak lagi. Topik-topik yang akan dibincangkan termasuk agenda pembandaran, mampan, model ekonomi madani dan inklusif, aspek pengurangan karbon dan perubahan iklim, sistem makanan, sumber dan mekanisme pembiayaan agenda mampan,
data dan teknologi serta modal sosial dan pembangunan dan kesejahteraan komuniti. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam satu kenyataan pada Jumaat berkata, perbincangan tersebut amat selaras dengan Pelan Pembangunan Strategik Sarawak PCDS 2030 serta dasar-dasar baru Kerajaan Persekutuan. Katanya Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Peng dijangka hadir dalam sesi dialog Premier dan merasmikan MUF 2023 pada 7 November nanti. Tambah beliau, forum ini juga akan melibatkan penyertaan daripada rakan strategik luar negara seperti program penempatan manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN Habitat, Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Asia dan Pasifik UNESCAP, Bandaraya Bersatu dan Kerajaan Tempatan Asia Pasifik, 100 bandar mampan Yayasan Rockefeller dan lain-lain agensi. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan bahawa forum tersebut akan menampilkan undangan dari dalam negara, terutamanya Kerajaan Negeri Sarawak, agensi-agensi persekutuan dan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT, Persatuan Graduan Dayak Sarawak SDGA, Majlis Pertubuhan Wanita Kebangsaan Malaysia NCWO. Laporan di Bukit Saban pula, pelbagai aktiviti diadakan bagi memeriahkan Karnival Sebekas Cawangan Bukit Saban sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Sebekas Negeri Sarawak. Program diadakan pada Khamis di Dewan Masyarakat SPAO itu disempurnakan oleh Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu. Aktiviti dimulakan dengan senam cergas Zumba pada sebelah pagi dan disusuli kayuhan santai amal merdeka disertai kira-kira 40 pekayuh dari SPAO, Debak dan Betong. Dr. Richard kemudiannya menyempurnakan kempen Derma Darah pada jam 9 pagi yang disertai oleh penduduk dari SPAO Supa, Tebak dan Betong. Disuli merasmikan klinik memanah sebekas yang dianjurkan dengan kerjasama Kelab Memanah Ashifa dan Ras Archery. Sebekas Car Boot Sale turut diadakan manakala pada sebelah petangnya pula aktiviti saringan akhir bagi acara Sebekas Idol, Sebekas Queen dan tarian rampayan diadakan. Di sebelah malam pula diadakan final Sebekas Idol, Sebekas Queen dan tarian rampayan sebelum karnival itu dirasmikan penutupannya oleh Dr. Richard bagi mewakili Arif Bukit Saban yang juga Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan Majlis Perasmian Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat Sarawak di Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Sabtu. #Salur Informasi Rakyat, salam UKAS.